Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan kita keizinan untuk berada pada malam pertengahan bulan Sya'ban, iaitulah malam nisfu Sya'ban. Nisfu tu separuh. Jadi kita malam ini masuk 15 Sya'ban. Pagi tadi 14 Sya'ban, malam ni 15 Sya'ban kerana kiraan kalender Islam. Hijriyah adalah mengikut Qamariyah, iaitu kiraan masuknya waktu maghrib, telah masuknya hari yang baru. Jadi malam ni bermulanya nisfu Sya'ban. Dipanggil malam nisfu Sya'ban. Yang mana sebagaimana yang telah saya buatkan satu artikel yang ringkas dan asas, semalam telah dimuat siarkan di dalam Facebook saya, Abezu Saiman, berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, ibadah dengan ilmu dan urus khilaf, yang mana terdapat banyak dalil, hadis Nabi SAW serta beberapa kalam-kalam daripada sahabat dan juga para ulama tentang kelebihan malam ini. Yang pastinya, yang jelasnya, diampunkan dosa-dosa. Allah mengampunkan dosa-dosa seluruh hamba dia, bagi mereka yang bertaubat, bagi mereka yang mengambil peluang ini memohon keampunan. Melainkan yang dinyatakan iaitulah mereka yang musyrik dan mereka yang membuat pergaduhan, mengadu domba di antara kalangan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita pada malam ni, dalam apa jua ibadah yang kita lakukan, ada kalangan kita yang mungkin bacaan Yasin 3 kali khatam, ada kalangan kita yang mungkin ibadah membaca Quran, berzikir, semayang dan seumpamanya, serta termasuklah di dalam ibadah tersebut majlis ilmu. Bahkan dalam artikel yang saya tuliskan itu, adanya bagaimana pendapat ulama yang menceritakan dulu penduduk Mekah ni bila malam nisfu Sya'ban, lelaki maupun perempuan keluar pergi ke Masjidil Haram, mereka semayang. Ada yang mereka baca Quran sampai mereka mengkhatamkan Quran. Malam ni mereka mengkhatamkan Quran, bukan malam ni sejuzuk, 2 juzuk. Ada yang sampai tahap malam ni, satu malam ni dia boleh menghatamkan Quran, dia beribadah sampai subuh. Ini nak kata orang-orang salafus soleh yang terdahulu, bagaimana kalangan mereka yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah. Apa sahaja ibadah yang umum, maka yang termasuk dalam konteks ketaatan kepada Allah, maka tidak ada masalah untuk diteruskan. Baik, insya-Allah kita pula pada malam ni kita teruskan majlis ilmu kita. Yang mana kita menyambung bacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada malam ni kita masuk kepada nasihat yang ke-13 dan juga nasihat yang ke-14. Sahabat-sahabat yang mana ada kelapangan boleh masuk dulu, masuk sama-sama kita mendengarkan, dan boleh jemput sahabat-sahabat yang lain. Dan boleh juga tolong bantu sebarkan pautan siaran langsung ini, kumpulan WhatsApp ataupun kumpulan-kumpulan Facebook yang kita ada.
Mudah-mudahan mereka yang berkelapangan, ya, mereka dalam keadaan rehat-rehat, tidak ada kesibukan menguruskan ataupun kesibukan dalam beribadah dengan ibadah yang lain, boleh sama-sama masuk dalam kita punya majlis ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Kalau ada sebarang soalan nak tanya, boleh tuliskan di ruangan komen. Sama-sama kita boleh berbincang, insyaAllah. Baik. Nasihat yang ke-13 Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Baik. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik. Salik ni apa? Menjalani jalan akhirat. Orang-orang tasawuf selalu guna kalimah salik. Yakni salik ni apa? Orang yang menjalani jalan akhirat. Bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat. Nak jadi seorang yang salik, dia kena ada 4 orang yang memiliki 4 sifat. Pertamanya, iktikad yang benar dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya, mestilah mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mesti jelas akidah dia. Sebab asas pertama sekali akidah. Kalau dia menganut akidah selain daripada ahlu sunnah wal jamaah, maka dia tertolak. Kerana jelas dalam pegangan kita, dalam hadis Nabi SAW, umat Nabi SAW berpecah sehingga 73 puak. 72 itu sesat, satu sahaja yang benar, iaitulah yang disebutkan mereka yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti jauh daripada bid'ah. Yakni bid'ah yang benar-benar yang dimaksudkan oleh ulama bid'ah dolalah. Bid'ah perkara yang direka-reka di dalam urusan agama yang mana bercanggah dengan syariat. Jadi perkara bid'ah ni perbincangan dia panjang. Kalau nak bincang bab bid'ah, kita boleh buat satu slot khusus supaya kita faham bid'ah. Ini tidak, jangan sampai asal sikit-sikit je nak membid'ahkan orang, bahaya. Sebab bid'ah yang benar, yang betul-betul sesat itu adalah bid'ah yang masuk ke dalam neraka. Sebab ulama ni dia bahas satu perkara dari sudut bahasa, dari sudut hukum, dari sudut istilah. Jadi makna kata mudah, bid'ah ni benda yang bercanggah dengan syariat, benda yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW tersebut. Adapun amalan, selagi mana ada dalil yang umum dan yang umum yang membenarkan, maka boleh. Contoh macam malam ni. Malam nisfu Sya'ban, kita memperhebatkan amalan kita kerana Nabi SAW sebut malam ni Allah mengampunkan dosa. Maka bila Nabi sebut malam ni mengampunkan dosa, walhal Allah Ta'ala maha pengampun pada bila masa, tapi diberikan kelebihan malam ni secara khusus. Bila secara khusus, maka amalan mesti dipertingkatkan, tidak boleh biasa-biasa. Macam kita lah, analogi dia. Kita dengan isteri kita ni memang sentiasa sayang, sentiasa mencintai, sentiasa kita memelihara dia. Tapi bila sampai hari jadi dia, tak boleh buat macam biasa. Kena bagi hadiah, kena bagi ucapan, kena lafazkan selamat ulang tahun sebagai tanda penghargaan yang lebih. Walhal tiap-tiap hari okey je. Makan sama, bergurau senda, berbincang, berborak, beribadah sama-sama. Tapi bila hari yang ada satu peristiwa yang kenangan, contoh hari ulang tahun. Hari kita panggil ulang tahun kelahiran dia, ulang tahun pernikahan dia lain. Bawa pergi makan keluar, selalu makan biasa-biasa nasi goreng kampung. Bila hari kelahiran kita buat nasi goreng USA, sebab yang biasa-biasa kampung yang kalau hari jadi dia nasi goreng USA. Lain sikit. Bila Nabi SAW sebut beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tempat yang adanya kelebihan secara khusus, maka sudah pasti amalan tadi secara difahami, maka dia ada keistimewaan yang kita tak boleh buat dalam keadaan amalan biasa, tapi dipertingkatkan daripada masa ke semasa. Itu maksud dia. Ada kefahaman yang khusus berkenaan dengan dalil yang umum tadi. Boleh? Kedua, bertaubat dengan taubat nasuha sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Taubat nasuha ni kita tahulah bukan taubat main-main. Memang dia menyesal terhadap kesilapan yang lepas, dia berazam tak nak buat lagi dan dia meninggalkan akan kesalahan atau kesilapan dia yang lalu dan dia berubah menjadi baik.
Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dah, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dah, di mana-mana sahajalah kita berada, dalam rumah, luar rumah, dalam negara, luar negara, dalam kedai, dalam masjid, luar masjid. Kan? Nah, jangan tutup aurat dalam masjid ya. Luar masjid buka balik aurat. Tak jadi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Dan iringi perbuatan kamu yang silap, yang salah dulu dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang silap terdahulu. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiganya, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jangan buat masalah dengan manusia lah. Kalau ada buat salah, kita ada mengata, kita ada mengumpat, kita ada fitnah, kita mesti dapat ampun daripada dia. Minta halal. Kalau ada harta yang kita ambil, kita ganti, kita pulangkan ataupun kita minta halal. Dah, selagi mana tak dihalalkan, maka kita kena pulangkan balik. Kalau harta itu dah rosak atau dah hilang, mesti digantikan dengan seumpamanya ataupun yang sama nilai dengan dia. Supaya apa? Tak jadi masalah di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi berkenaan dengan seorang yang muflis. Kita ni kadang-kadang suka bercakap. Walaupun tak bercakap pada lisan, tapi dengan penulisan. Kerana penulisan ini pun berada pada makam bercakap. Kan? Al-kitabatu fi maqamil lisan. Penulisan itu pada makam lisan. Tadi kita tulis di Facebook, di Instagram, di Twitter dan mana-mana lagi lah media sosial. Kena ingat, dah Allah Subhanahu Wa Taala memandang akan percakapan yang tanpa ada asas ilmu, yang mana berunsur fitnah, berunsur gosip, yang mana nak mendatangkan keburukan pada orang. Ini suatu dosa yang besar. Perhatikan balik dalam surah An-Nur berkenaan dengan Allah menegur kalangan masyarakat Islam dalam peristiwa fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Tatkala kamu berkata-kata dengan mulut kamu dan kamu bercakap dengan lisan-lisan lidah kamu, sedangkan kamu bercakap benda yang kamu tak tahu, tak ada ilmu tentang dia, kamu menganggap perkara itu adalah perkara yang biasa-biasa, yang remeh, sedangkan perkara itu di sisi Allah dosanya sangat besar. Sebab itu baca balik, ulang kaji balik peristiwa fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pada surah An-Nur ayat 11 sampailah 26 tak silap. Kalau artikel pun saya ada tulis, boleh cari ibrah peristiwa fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang keempat, sifat yang keempat, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Taala dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatan di akhirat nanti. Nak jadi orang tasawuf, nak jadi orang yang salikin, orang yang menjalani jalan akhirat pun, Imam Al-Ghazali, seorang ulama tasawuf yang hebat, pun berkata mesti ada sifat, salah satunya yang keempat, mempelajari ilmu syariat. Ini tidak. Kadang-kadang kita nak terjun kepada satu bidang perbahasan yang pelik, yang aneh pada kita kerana kita tak ada asas. Kita tak belajar syariat, tiba-tiba kita nak bincang bab fana. Kita tak belajar bab syariat, tiba-tiba kita nak bincang bab khalwat dengan Allah. Kita tak bincang berkenaan dengan syariat, kita tak belajar berkenaan dengan batasan hukum hakam, dosa dan pahala. Tiba-tiba kita nak bincang tentang ma'iyatillah, kebersamaan bersama Allah. Jadi akhir sekali dia kelang kabut. Asas tak ada, bimbang-bimbang nanti apa yang berlaku kemalangan. Nah, itu yang boleh jadi gila isim. Boleh jadi kita panggil biol sementara ataupun kita boleh jadi sesat. Maka kerana apa? Kerana asas syariat tadi itu tak ada. Sebab itu Imam Ghazali sekalipun orang yang hebat tasawuf, sebelum dia hebat tasawuf pun dia adalah seorang yang cukup hebat dalam ilmu fiqh. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali ada menulis kitab berkenaan dengan usulul fiqh, ilmu usulul fiqh, yang namanya kitab Al-Mustasfa. Bukan calang-calang orang boleh bincang ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh ni adalah ilmu yang membahaskan bagaimana nak mengistimbat akan hukum hakam. Ilmu fiqh ni kita belajar hukum.
Tak, belajar hukum dah sedia maklum solat ni wajib. Selesailah, kita tahu solat ni wajib. Tapi ilmu usulul fiqh belajar. Kenapa yang menjadikan solat ni wajib? Di mana hukum dia? Mengapa nas macam ni menjadikan dia wajib? Mengapa nas macam ni pula perintah tapi tidak bersifat wajib, menjadi perintah sifat sunat? Ada yang larangan dalam nas menisbahkan hukum yang haram. Ada yang larangan dalam nas menjadi kepada makruh. Ada. Itu dibelajar dalam ilmu usulul fiqh. Dia adalah ilmu yang bukan untuk orang awam. Para mufti, orang-orang yang hebat, yang mendalami ilmu fiqh khususnya, maka dia belajar ilmu berkenaan dengan ilmu usulul fiqh tadi itu. Adapun kita cukup dengan memadai bagi orang awam memahami ilmu fiqh, untuk kita tahu hukum hakam yang telah diistimbakkan, yang telah dinyatakan dari sudut perbahasan alim ulama untuk kita nak beramal. Baik, jadi 4 ilmu tadi itu. Yang pertama, i'tiqad yang benar, mestilah mengikut landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, taubat nasuha, taubat sesungguhnya. Dan yang ketiga, kita minta halal, minta maaf daripada sesama makhluk yang sedia ada, walaupun orang tu merupakan kita yang tak suka dia ataupun dia membenci kita. Dan yang keempatnya, mesti mempelajari ilmu syariat. Baik, Ainuddin Kulai, alhamdulillah, balok faham clear. Alhamdulillah. Yang tempat lain ada lagi tak yang clear? Buat laporan sikit. Tak adalah buat laporan. Kau nak respon sikit ke apa? Macam mana pagi tadi dah tengok video berkenaan dengan mengekalkan fit badan dan menjaga kecergasan. Siapa yang dah cabar diri dia, tekan tubi, pumping sebelah tangan. Siapa? Kalau dah ada, nanti boleh maklum. Nanti kita mungkin boleh mencabar lagi diri kita untuk kita buat pumping 2 jari ke, pumping 3 jari ke, insyaAllah. Kalau larat lah. Baik, itu nasihat yang ke-13. Kita masuk nasihat yang ke-14. Wasiat dinukilkan berkenaan dengan Imam Ghazali menukilkan nasihat daripada Imam Shibli, rahimahullahu ta'ala. Baik. Adalah dihikayatkan bahawa Al-Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Masya Allah, banyaknya guru dia. Telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Kita hari ini bagaimana? Siapakah guru kita? Dan berapa ramaikah guru kita? Yang paling penting kena ada guru yang menjadi pembimbing. Tahap-tahap guru ni pun dia ada beza dia kalau ikut perbahasan. Ada yang bersifat pembimbing, ada yang bersifat muallim, mengajar, ada yang bersifat pembimbing tadi tu yang mana melatih kita, mendarib, ada yang bersifat kita panggil mursyid. Dia menjadi kita panggil seolah-olah rujukan kita. Mungkin kita jarang bersama dengan dia, tapi manhaj ilmu dia sentiasa kita turut dan dia menjadi rujukan kita, mursyid dan sebagainya. Ada yang senantiasa kita bersama-sama dengan dia, murabbi namanya. Jadi ini ada tahap-tahap dia. Tak apalah, tak payah nak pening-pening tahap tingkatan guru tadi itu. Yang penting paling-paling tidak dalam asas ilmu agama kita kena ada rujukan kita. Kita kena ada rujukan kita. Supaya apa? Ada perkara yang kita salah, perkara yang kita terlanjur, perkara yang kita kurang, kita boleh ditegur oleh guru tersebut. Alhamdulillah Abang Faris, pajam jelas. Baik. Baik. Jadi, dan beliau juga berkata, yakni Imam Shibli kata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. Dia telah membaca 4,000 buah hadis. Banyak tu. Kita nak habis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ada 42 hadis pun. Tercungap-cungap. Apatah lagi baca pula kuliah Al-Arba'in An-Nawawiyah sebulan sekali, kuliah di Masjid Surau. Lepas itu syarahannya pun agak terlalu panjang dan terperinci sangat. Sehingga berjela-jela akhir sekali 5 tahun pun tak habis. Mati dulu baru habis. Kita ada juga yang macam tu. Jadi saya tengoklah kalau insya-Allah rentak dalam kita mengaji secara dalam talian ni, iaitu secara dalam online, selepas PKP pun kita kena usahalah, kena ada satu waktu yang statik, yang konsisten. Kita boleh meneruskan kuliah di masjid, kuliah usra, di mana-mana program tarbiyah kita akan pergilah selepas PKP ni kalau tidak ada masalah untuk berhimpun program. Tapi dalam talian ni kita boleh jadikan satu peruntukan masa yang kita buat macam ni, yang kita konsisten. Supaya apa? Supaya dapat mengkhatamkan satu-satu kitab tadi itu secara asas. Kita tak naklah bincang satu wasiat ni sampai 4 minggu.
Sebenarnya kalau kita nak bahas panjang, boleh je. Al-Fatihah 3 tahun tak habis pun boleh. Tak nak bincang sebab ilmu Allah tu luas. Tapi yang paling tidak kita nak jadikan dalam talian ni, dia silibusnya adalah dapat sempurnakan bacaan sehingga tamat dan khatam. Secara asas. Nanti boleh kita peruntukkan masa, insya-Allah kita susun. Sekarang ni banyaklah masa luang. Nanti bila dah PKP kembali pada asal, ialah ada kuliah tu, kuliah ni, ada pengajian tu, pengajian. Jadi kita kena cuba juga. InsyaAllah kita usahakan. Sebab seronok sebenarnya bila kita boleh memperuntukkan masa. Habis satu kitab. Seronok, Alhamdulillah. Sangat-sangat seronok. Di samping yang lanjutan atau yang mendalami ilmu tadi tu di majlis-majlis yang huraiannya panjang, itu kita hadir juga. Itu hadir juga, tapi dalam perkara dalam masa yang sama kita cari satu momentum. Supaya apa? Supaya kita dapat secara asas gambaran terhadap kitab-kitab penting ataupun kita nak mengkhatamkan nanti hadis. Boleh, insya-Allah. Kalau jadi kita akan buat 42 hadis Imam Nawawi, habiskan, kemudian kita pergi kepada, kalau tidak Riyadhus Shalihin, kita mungkin baca Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan kepada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi, mukhtasar dia, ringkasan dia oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Buat live kuliah dari MKPS. Itu kita cadangkan kepada Biro IT MKPS. Untuk makluman, saya dah sebenarnya tak jadi nazir dah, kita bagi orang lain uruskan. Sebab itu kalau sebelum ni tanya berkenaan dengan gearbox, saya kata zaman gearbox sudah tamat. Serahkan kepada kepimpinan yang baru, yang lebih berdedikasi dan lebih berwibawa. Kita ada tugasan lain yang kita uruskan. InsyaAllah mudah-mudahan terus baik di mana-mana sahaja kita berada. Baik. Jadi dia pun dah baca 4,000 hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku. Dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu al-awwalin, ilmu orang-orang terdahulu, dan ilmu akhirin, dan segala orang yang terkemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Maksud kata bukanlah dia menolak hadis yang lain. Kita kan belajar banyak. Beratus hadis, beratus kitab. Tapi di antara dalam mana yang lebih kita panggil, yang lebih menyentuh, yang lebih menusuk, yang kita panggil, yang lebih lebih kita rasa feeling dia tu boleh memimpin kita, maka menjadi pegang sungguh-sungguh. Tadi tu. Dia belajar 4,000 hadis. Dalam banyak-banyak 4,000 hadis tu ada satu hadis yang dia kata pegang dengan ni sudah memadai. Maksud sudah memadai tu kalau amal sungguh-sungguh lah. Dah insya-Allah. Dah insya-Allah. Tapi masalah kita ni banyak je ilmu pengetahuan tapi pegang satu pun tidak. Contoh, kita belajar lama dah, tahu dah dalil kitab pandangan ulama tentang semayang malam, tapi nak boleh semayang malam sungguh-sungguh tu masalah juga. Semayang dua, nak boleh semayang dua sungguh-sungguh tu masalah juga. Kena khatam Quran. Tahu Quran ni baca dapat syafaat. Tahu Quran ni baca satu huruf diganda dengan 10 kebajikan. Tahu Quran ni sebagai mukjizat yang kekal sehingga kiamat. Tahu itu. Tapi nak boleh pegang, nak konsisten baca Quran tu, nak beramal sungguh tu cabaran. Ni maksud kata tadi. Kalau dia dapat satu feeling, dia pegang hadis ni, memang hadis ni terbaik. Jadi nak ambil pengajaran kepada kita ni. Hadis itu ialah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabatnya. Apa hadis tu? Hadis itu berbunyi, "I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha." Tu hadis dia. Apa maksud hadis tersebut? Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalam dia. Bekerja, usahakan. Di dunia ni sekadar mana kita nak tinggal di dalamnya. Kita nak tinggal lama mana kat dunia ni? Lama-lama pun 60-70 tahun je. Yang lebih daripada 70 tahun tu subsidi. Tak tinggal berapa kerat je yang Allah Ta'ala izinkan. Yang mati lebih awal pun ada. Jadi kalau sekitar 60 tahun, 70 tahun hidup uruf adatnya, jika diizinkan oleh Allah, maka sekadar itulah kita amalan kita untuk 60 tahun punya hidup, untuk 70 tahun punya hidup, kan?
Dah. Dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Kita duduk di akhirat berapa lama? Selama-lamanya. Masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Jangan sampai diazab ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nak duduk dalam syurga, nak duduk di akhirat selama-lamanya, maka selama-lamanya lah kita beramal. Banyaklah. Maka tempoh hidup di dunia dengan akhirat, mana yang lebih panjang, mana yang lebih lama? Maka akhirat yang lebih panjang dan lebih lama. Mengapa kita tidak melebihkan amalan-amalan dan memanjangkan amalan-amalan akhirat kita? Bukan suruh tinggal amalan dunia, pengurusan dunia, nafkah, pengurusan kehidupan, maka buat sekadar untuk kita hidup. Lepas kita mati, habis belaka dah. Rumah yang besar kita tinggal, harta yang banyak akan difaraidkan, dah bini yang cantik akan ditinggalkan menjadi balu, anak-anak yang comel, anak-anak yang rapat dengan kita akan ditinggalkan menjadi yatim, kan? Tapi kalau ke akhirat, dah. Sebab itu, buat kerja amalan akhirat. Sekadar kita nak duduk akhirat, sekadar mana? Selama-lamanya. Dan beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Kalau kita ni memang berhajat kepada Allah, memang kita ni berhajat kepada Allah senantiasa, sebanyak-banyaknya pertolongan, maka kita kena buat amalan yang terbanyak. Dan kita hajat kepada Allah Ta'ala untuk mengangkat wabak COVID-19 ini, untuk melenyapkan bala dan wabak ini. Maka kita kena kuatkanlah amalan kita kepada Allah. Duduk di rumah. Dan selain daripada kita buat perkara yang bersifat manfaat duniawi yang tak bercanggah dengan syarak, bagaimana kita punya pertambahan amalan kita di akhirat. Sebelum daripada PKP kita sibuk, ada urusan di luar. Ada alasan konon-kononnya lah, tak sempat nak baca Quran banyak-banyak. Sebab apa? Banyak komitmen sana, banyak komitmen sini. Kena pergi sana, kena pergi 1 hari 4-5 program, 1 hari 3-4 meeting mesyuarat. Ni dah duduk di rumah PKP, banyak masa dan ada lebihan masa yang apa lagi alasan kalau kita tidak memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan bacaan Quran kita, kan? Dan buatlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan seksanya. Ini sinis. Jangan faham secara lurus bendul ataupun orang apa sekarang ni hashtag pembaris. Kalau kamu rasa nak masuk sedalam mana neraka tu, buat banyak tu amalan tu. Kalau kamu nak masuk neraka yang jurang paling dalam sekali, buat banyak-banyak maksiat sungguh. Biar masuk dalam sungguh. Biar puas hati. Dah, alang-alang nak masuk neraka tak padan, curi RM2, curilah 2 juta ke 2 bilion ke, barulah kita panggil munasabah sikit masuk neraka. Jangan faham secara lurus bendul. Nanti kan dikata ustaz ni ngajar suruh buat maksiat, dan Imam Ghazali pun menukilkan kalam Imam Syibli yang suruh buat maksiat. Jangan macam tu, ni lurus bendul nama dia. Maksud katanya apa? Kalau kau boleh sabar dengan api neraka tu, buat banyak manalah maksiat pun tak apa, kalau boleh sabar. Dan itu pun sebenarnya bukan kita panggil suruhan, tapi kita panggil sinis. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fabashshirhu bi'adzabin alim, dan berilah berita gembira akan azab yang pedih. Azab yang pedih, berita gembira macam mana? Itu sinis, yang berbentuk ancaman. Dah cakap secara direct pun tak faham. Orang suruh buat taat, buat dia, orang suruh tinggal maksiat, dia buat keras kepala. Macam tu cakap, tak apa, buat lagi. Kalau rasa boleh sabar masuk ke dalam api neraka, teruskan. Macam kalau mak ayah lah dengan budak-budak kan. Budak-budak kan tak reti mikir mana. Dia suka melompat, suka berlari. Dah ditegurnya, jangan berlari. Dah ditegurnya, jangan melompat 4, 5, 6 kali. Kemudian, tiba-tiba lompat-lompat terjatuh budak tadi. Sakit lutut dia, luka, Allah, nangis, ngadu ke mak dia. Mak dia kata, lompat lagi. Lepas dia lompat tinggi lagi daripada tempat yang lompat tadi. Adakah mak dia tu tadi suruh lompat? Tak. Maksud kata, kalau lang lompat tinggi yang sekadar dia lompat tadi tu pun tak tahan sakit bila jatuh, berani ke nak lompat tinggi lagi? Maka jangan lompat, maksud dia. Maka begitulah kata Imam Syibli tadi tu dalam hadis tersebut yang dia baca, dia menghayati, dia beramal sungguh, dia kata memadai dah. Kalau betul-betul kita
melaksanakan sebagaimana tuntutan daripada hadis yang dibacakan tadi. Dan wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Maksud apa? Bukan jangan sama belajar lagi. Maksud kata yang paling penting adalah ilmu dan amalan. Bukan kita banyak berteori sahaja, banyak berbahas benda-benda yang ke laut ataupun benda yang menghabiskan masa. Yang paling penting ilmu yang sikit tapi diamalkan itu adalah yang terlebih baik daripada adanya ilmu-ilmu tetapi kita hanya bertekak, berbahas tidak berkesudahan. Maka yang paling penting nanti amalan kita tu yang menatijahkan daripada ilmu yang kita pelajari selama daripada ini. Dan mudah-mudahan amalan yang kita beramal itu dengan panduan ilmu, itu yang mendatangkan pahala, menjadi asbab untuk kita mendapat redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu hadis yang ke-13 dan juga hadis yang ke-14 pada malam ni kita bacakan insya-Allah. Kita akan sambung lagi satu hari dua nasihat Ainuddin rajin respon dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan lah. Selepas daripada tempoh PKP kita dah kembali kepada kehidupan yang biasa dengan kita menghadiri majlis di surau masjid, tempat-tempat program. Kita cuba usahakan untuk cari satu masa yang tetap untuk kita buat juga kuliah secara online dengan hasrat kita yang mana kita nak bincang secara asas untuk kita menghabiskan satu kitab ke satu kitab dan insya-Allah projek untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan huraian yang asas, tidaklah terlalu mendalam dan panjang dia. Kita akan cuba usahakan. Bayangkan kalau diberikan izin oleh Allah ada usaha yang panjang sikit, kita berjaya mengkhatamkan pula Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga kita akan berjaya mengkhatamkan ringkasan Riyadhus Salihin. Kalau tidak Riyadhus Salihin, kita ambil yang ringkasannya terlebih dahulu dan juga yang lain-lain lagi. Secara asas kita bincang. Walaupun tak apalah, tidaklah jadi seorang yang mahir, tapi paling tidak kita dapat ambil pengajaran dia, kita tahu dan kita boleh laksanakan amalan sekadar mana yang kita faham dan kita mampu insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman dan juga boleh tengok tulisan-tulisan artikel di Facebook dan juga halaman Abezu Saiman untuk manfaat kita bersama. Jadi insya-Allah nanti kalau ada cabaran tentang fit badan, tubuh badan dan juga kecergasan, kita akan buat lagi. Hari ini kita dah tunjukkan, kita cabar bagaimana untuk pumping sebelah tangan. Alhamdulillah saya sebelah tangan, tangan kanan dapat 5. Anda bagaimana? Berjaya sama ataupun lebih daripada itu? Tahniah diucapkan. Duduk di rumah, kita jaga kesihatan, jaga hubungan dengan Allah, jaga jarak dan kita gempur COVID. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.